Ini adalah bangunan berbentuk cube yang terbesar di dunia, Muka. Ia adalah mega projek negara. Cuba teka. Ya, Arab Saudi lagi. Banyak benda pasal Arab Saudi berjaya masuk dalam channel Ajar, kan? Saudi Arabia. Dengan ukuran 400 meter kali 400 meter kali 400 meter. Lebih kurang panjang, tinggi dan lebar menara KL. Korang susun buat jadi macam cube. Cube yang sebiji ni saja mampu memuatkan sehingga 20 Empire State Building di US. Menjadikannya kotak hadiah yang terbesar dan termahal di alam semesta. Kalau korang boleh ikat dengan ribbon lah, boleh buat jadi hadiah hari jadi Galactus. Di bangunan ini dikumpulkan semua benda kemudahan, pusat beli belah, pusat-pusat hiburan, hotel, muzik, tempat tinggal, makanan yang paling eksklusif di dunia. Dan kalau korang nak tengok perlumbaan drone, dekat dalam kota inilah tempat dia. Dan yang paling utama, keistimewaan teragung Muka ini adalah pada struktur di tengah-tengah dia. Kerana di dalam dom putih ini terdapatnya. Sebelum kita cerita lanjut tentang projek pembinaan cube yang terbesar di dunia ini, bukan setakat cube, memang pembinaan bangunan yang terbesar di dunia. Rasanya kita borak dululah tentang kontroversi yang agak besar jugalah pasal projek ni. Pasal bentuk dia. Ramai jugalah yang komen bahawa bentuk dia ni sama macam bentuk Kaabah, kan? Dan dahlah tu warnanya pula dibuat emas. Jadi macam-macam lah teori koperasi yang berlegar tentang projek bangunan cube ni. Apa niat asalnya tak tahulah, tapi ada jawapan yang rasmi diberikan bahawa sebenarnya bentuk cube pada Muka ini tak ada kena-mengena langsung dengan bentuk cube Kaabah nak challenge ke apa, tak ada. Mereka kata secara rasmi bahawa bentuk cube itu diambil daripada istana yang lama dipanggil sebagai Istana Murabba'. Murabba' itu sendiri maksudnya adalah segi empat, dan mereka juga kata bahawa bentuk bangunan yang macam cube segi empat sama ini dia adalah bukan eksklusif kepada Kaabah semata-mata. Ada beberapa dah bangunan berbentuk cube di dalam sejarah Arab Saudi. Dan nak tahu tak bahawa bentuk asal Kaabah itu sendiri bukan segi empat sama, bukan bentuk cube pun, tetapi asalnya bentuknya adalah segi empat tepat, rectangle. Tempat sebelah Kaabah yang melengkung yang namanya Hatim itu pun asalnya adalah Kaabah. Kalau kita rujuk kepada pelan asal lah pembinaan Kaabah oleh sejak dari zaman Nabi Ibrahim lagi. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi pernah nak kembalikan bentuk Kaabah ini kepada bentuk asalnya, bentuk rectangle. Tapi Nabi tak buat sebab orang-orang baru je masuk Islam. Dan sebenarnya bentuk Kaabah ini pernah diubah menjadi bentuk rectangle segi empat tepat pada zaman Abdullah ibn Zubair. Tapi kemudian diubah balik menjadi bentuk cube sampailah sekarang. Panjang pula cerita pasal Kaabah, bukan nak cerita pasal Kaabah. Topik watak utama kita adalah pasal Muka dan apa yang berada di tengah-tengahnya. Muka adalah pembinaan di bawah projek Murabba' baru yang diterajui visinya oleh putera Muhammad bin Salman, dan dia nak dibuat di Riyadh. Ia adalah konsep pusat bandar downtown yang katanya mengetengahkan konsep kelestarian. Dia bandar hijau yang penduduk-penduduknya boleh pergi sana sini, tak payah naik kereta sebab kereta itu mencemarkan. Kita boleh pergi dengan jalan kaki ataupun naik basikal. Dan ada lebih 80 pusat hiburan dan kebudayaan. Ini dalam dia punya brosur dia. Di tengah-tengah pusat bandar tersebut adalah Muka, bangunan hero video kita ni. Jadi kenapa Arab Saudi nak buat projek ni? Macam dalam video yang diterangkan sebelum ini pasal satu lagi projek yang gila iaitu The Line. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan Arab Saudi daripada kebergantungan kepada minyak. Jadi minyak memang akan habis tak lama lagi kalau Arab Saudi masih sangat-sangat bergantung kepada pendapatan hasil minyak, maka bila minyak habis, depa pun habis. Projek mega pelik-pelik ini semua adalah harapan negara Arab Saudi untuk menjana pendapatan negara di luar daripada hasil minyak
terutama sekali untuk menarik pelabur-pelabur luar dan juga untuk menarik pelancong-pelancong datang. Dia macam lebih kurang waktu negara kita buat KLCC lah. Bila negara kecil kita buat benda pelik yang lain daripada yang lain, kita jadi tumpuan dunia, kita mendapat perhatian, kita menarik pelabur dan pelancong. Walaupun yalah kos dia sangat-sangat mahal untuk dibayar dan risikonya sangat-sangat besar bila mana kau dah campak duit sampai bertrilion-trilion dolar tapi nampaknya macam kena kecam teruk. Apa ciri-ciri Mukab selain daripada ia merupakan satu binaan bentuk petak gergasi yang tertutup yang dibina daripada besi dekat tengah-tengah padang pasir yang sangat-sangat panas? Makin aku sambung skrip tu makin aku risau fikir. Bangunan yang disangka siap pada tahun 2027 ini, biar betul. Lagi 3 tahun. 3 tahun apa bendanya dah habis dah tahun ni. Mukab ini menawarkan beberapa ciri-ciri istimewa. Yang pertama, ia menawarkan reka bentuk moden yang minimalis. Kau biar betul ni. 没有搞错呢. Dia akan menggunakan teknologi canggih yang rasanya macam The Line juga akan menggunakan sistem pencahayaan bijak menggunakan dan tadi kalau korang risau dia jadi macam oven, jangan risau sebab dia sentiasa akan mengawal suhu dan pengudaraan dalaman menggunakan sistem pengudaraan dan kawalan suhu diintegrasikan dengan tak tahulah mereka nak letak kipas gergasi berpusing-pusing atas siling tu. Dah jadi macam helikopter pula. Boleh kejar menara tergantung yang ikat dekat asteroid tu. Dan akhirnya sampailah kita kepada tengah-tengah dia. Apa di tengah-tengah Mukab ni? Dom warna putih tu ada apa dekat dalam dia? Korang dah sedia nak tahu? Betul, di tengah-tengah bangunan cube terbesar dunia tersebut adalah menara pencakar langit. Menara pencakar langit di dalam menara pencakar langit. Tapi tak habis lagi, menara pencakar langit itu akan dikelilingi oleh skrin holografik gergasi di mana persekitaran palsu akan disimulasikan kepada penghuninya. Sekejap pelancong berada di bawah langit biru padahal tengah berada kat indoor ni dalam bangunan. Sekejap mereka dibawa ke planet Marikh dan sekejap mereka duduk dalam dunia isekai. Nak pergi dunia isekai tak payah kena langgar dengan Trakun. Korang pergi dekat Riyadh je. Dan ini sangat-sangat bagus kalau korang seriau dengan benda-benda yang sangat menakutkan berlaku di dunia kita. Kematian, pemanasan global, pencemaran. Korang pindah je masuk dalam dom tu. Sekarang alam sekeliling korang jadi indah. Korang boleh lari daripada masalah di dunia luar kalau tak jadi blue screen of death lah. Dom halusinasi ini diperlukan dalam 280,000 meter persegi skrin yang sentiasa menyala 24 jam sehari. Iyalah kena sentiasa menyala lah, bukan ada cahaya matahari apa sebab kau dah tutup 360 darjah. Bermakna ia perlukan sumber bekalan elektrik yang berterusan yang bersamaan dengan sebiji bandar kecil di US yang ada dekat 60,000 rumah. Semata-mata nak menyalakan skrin di dalam dom untuk mencipta dunia simulasi holografik. Dan itu belum lagi kira pasal tenaga yang diperlukan untuk tampung keperluan air diorang sebab yelah duduk dekat tengah-tengah padang pasir kan. Bil aircon nak tampung pengudaraan dia lagi lah. Jadi balik kepada visi asal Murabba' ni tadi yang kata dia nak mencapai pembangunan lestari, sustainable. Bandar itu tak hasilkan pencemaran, ia efisien tenaga. Macam mana tu? Saya tak tahu macam mana dia nak dicapai. Dia macam kau hulurkan tangan dekat member kan, nak berbaik-baik semula. Tapi tiba-tiba kau pergi silambam member kau tu. Lain yang kau cakap, lain yang kau buat. Tapi tak tahulah. Mungkin cita-cita yang sangat-sangat tinggi semua berkisar pasal pembinaan mega projek di Arab Saudi ini boleh dicapai. Mungkin mereka cukup bijak untuk selesaikan punyalah banyak masalah-masalah kejuruteraan yang bakal timbul. Kita tak tahu dan kita nak tengok perkembangannya jugalah. Dan jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.